Segala nikmat syurga yang kau bagi kepada aku tidak mensusutkan kekayaanmu, ya Allah. Nampak? Sebab aku tahu engkau menyebut dalam Quran, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sekiranya kufur, semua manusia kufur, tak mau beriman kepada Allah, tetap berdiri langit dan bumi Allah. Nampak? Kerana Allah Maha Kaya. Aku dah baca ayat tu, aku kenal kamu Tuhan yang Maha Kaya, takkan aku buat sikit tak neraka pun. Nampak? Tu dia. Dia sebut Tuhan Rahman Rahim, dan Tuhan kata Ridwan, ambil dia, ambil buah dalam surga, tak sengap tu lah. Nampak? Ini kita kena faham, ya, betapa murahnya Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bukan pengazab, Tuhan bukan pengazab makhluknya. Dia buat makhluk, dia sayang makhluk dia, ya? Dia tidak azab kepada kita. Maka tu kita kena guna altimeter ni, jangan kita guna pula kita melawan dia. Itu tak betul, lah. Kita kena mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mendekati Allah sedayang mungkin. Kita kena dekat dengan Allah, berindahkan amalan kita, berindahkan akidah kita, berindahkan jiwa dan nurani kita, berindahkan segala bentuk amalan-amalan dan juga urusan-urusan kehidupan kita demi kerana Allah. Itu InsyaAllah kita sambung lagi pada muka surat 86. Ya, insyaAllah sila rujuk pada muka surat 86, yakni pada kalam pecahan kalam hikmah yang ke-16. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Betapa tergambar dalam akal dan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala terhijab, terdinding oleh sesuatu, padahal jikalau tidaknya Allah, artinya tidak ada Allah, maka tidak akan ada segala sesuatu. Ini yang kita nak faham ni, ya. Jadi pendek kata, betapa tergambar dalam fikiran akal manusia secara logiknya. Tuhan jadikan akal dan hati sudah jelas dapat mengenali, dapat mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara naluri yang Allah jadikan khusus kepada manusia. Akal dan hati dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang daripada alam tinggi, dia tidak datang daripada alam bumi. Justru itu, apabila dia datang daripada alam tinggi, maka dia selayaknya dapat mengenal Allah, dapat merasai kewujudan Allah, serta merasai akan hubungan dia dengan Allah secara langsung. Diikatkan pula dengan ibadat, dengan salat, maka akan jadi lebih jelas kewujudan Allah itu adalah nyata dan hakiki. Maksudnya bahawa sekalian alam ini berhajat kepada Allah. Itu menjadikan bahawasanya bagi Allah ada sifat iftiqar, ya. Ada sifat iftiqar bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yakni 9. Sifat iftiqar ada 9, ya. 11 sifat istighna, 9 sifat iftiqar. Itu kena faham tu baik-baik tu. Sebab tu kita perlu kepada ilmu sifat 20 ni, ya, supaya kita dapat mentahirkan hakikat syahadah kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sifat iftiqar yakni qudrat, iradat, ilmu, hayat. Lazimnya qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyat. Itulah 9. Dia melekat dalam kepala kita, ya, sampai kita berjumpa dengan Allah. Kerana dia adalah Tuhan kita yang wajib kita tuhani dan kita imani dan kita abdikan diri kita kepadanya, dan pasti kita akan kembali kepadanya. Maka terdapat tidak 9 sifat iftiqar inilah yang menjadi kenyataan bahawa kita berhajat kepada Allah. Semua makhluk, tidak ada kesunyian makhluk yang Allah jadikan tiap-tiap sesuatu itu lain daripadanya, berhajat kepadanya.
Maka maksudnya bahawa sekalian alam ini berhajat kepada Allah kerana Allah adalah As-Samadu, bersifat dengan As-Samadu, yakni bergantung segala makhluk kepadanya, sehingga disebut oleh ulama bahawa sifat As-Samad itu adalah khadam kepada surah Qul Allah. Jangan salah fahamlah bahasa khadam ni ya. Khadam ni bukan jin, bukan malaikat, bukan pesuruh, bukan pecacai, bukan hamba abdi ya. Khadam di sini artinya dia merupakan sebagai motor. Ya, kalau kita sebut sebagai suatu organisasi, dia ada satu motor yang menggerak, yang menghidupkan, yang menjayakan, yang menghasilkan, yang membuktikan tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia diikat dengan dua kalimah Qul Allah, Qul huwallahu ahad, yang di belakangnya Allahu Samad ya. Qul huwallahu ahad, Allahu Samad ya. Boleh kita faham begitu kan? Qul huwallahu ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, itu sebagai letaknya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ahad yang pertama dengan ahad yang akhir tidak sama. Ahad yang pertama, Qul ahad, mengertikan Allah itu asal. Ahad yang keempat tadi ini, pada ayat yang keempat itu berarti bahawa lain daripada Allah, tidak ada sesuatu lain daripada Allah yang punya persamaan dengan Allah. Jadi ahad yang pertama merujuk kepada Allah, ahad yang kedua merujuk kepada lain daripada Allah. Faham? Ya. Jadi kufunya di sini maknanya sama ada yang wujud, sama ada senyata, wujud pada khayalan, wujud pada zahir, pada kharaj, wujud pada yang gaib, wujud pada bayangan, wujud pada pandangan, wujud pada khayalan, semuanya berhajat kepada Allah yang bersifat dengan As-Samadu. Jadi As-Samadu itu merupakan motonya. Jadi indahnya kalau ulama mengatakan dia khadam kepada surah Qul Allah. Bukan jin ya, yang salah faham ya. Bukan ini yang kita nak ambil. Maknanya dia merupakan sebagai sifat yang paling utuh, yang paling utama, yang bergantung seluruh makhluk kepadanya. Seluruh makhluk bergantung kepada As-Samadu. Sebab itu kita zikirkan As-Samadu ini sebagai zikir harian. Boleh kita sebut dengan nama Allah, Ya Samad, Ya Samad, Ya Samad, Ya Samad. Amalkan sebanyak-banyak mungkin ya. Itu artinya. Jadi kalau kita boleh amal begitu, kita akan dapat merasai kewujudan Allah, bahawa Allah itu adalah Maha Kaya, berhajat tiap-tiap sesuatu kepadanya, disebut sebagai sifat iftiqar ya. Jadi faham begitu ya. Baik. Kalau demikian, maka tentulah sekaliannya segala yang dijadikan oleh Allah tidak akan dapat menghijab Allah pada penglihatan hamba-hambanya yang arifin, yang muqarrabin ya. Hamba-hambanya yang arifin, yang muqarrabin. Siapa hambanya arifin? Hamba-hamba yang telah dapat mengenal Allah dengan merasai kewujudan Allah, mengasahkan sifat nafsiyah Allah, serta mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil arifin ya. Boleh. Muqarrabin artinya yang dekat dengan Tuhan, yang sudah menjadi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi apa yang lain daripadanya, melainkan dalam jiwa dan nubani kita dihiasi dengan cahaya tauhid. Itu artinya kita dekat dengan Allah. Oleh kerana itu, maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengambil sesuatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan aneh beliau yang bertentangan kenyataan hakiki yang sebenarnya, yang telah kita baca ada 9 ya. Kaifa ni ada 9. Sebelum ini dalam kalam hikmah ini yang ke-16 ya. Jadi tuan-tuan kena rujuk kepada kitab. Tak ada kitab, saya bercakap ni kosong, tuan-tuan tak faham apa dia nah, tak tahu ikut kepala. Jadi kita kena tengok ada 9 kaifa ni ya. Betul, dia kena ada kitab mengaji ini, kena ada kitab ya. Khususan Al-Muni lah ya. Dia bukan main ceramah ni, bukan ceramah ni ya. Kita berkuliah dengan ilmu ma'rifah, itu fahamnya ya. Jadi bukan saya berceramah tu, jangan salah faham ha. Kalau saya berceramah, tuan-tuan dengar ya. Ya, saya berkuliah, mengajar supaya tuan-tuan boleh faham apa artinya
Itu sebabnya kita kena ada kitab dalam pengajian ni, ya. Kalau tak ada kitab memang sia-sia, kosong. Tuan-tuan tak mampu nak isi, ya, ilmu yang saya nak bawa ni kepada tuan-tuan, ya. Faham? Dan itu berarti bahawa kita akan sentiasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita beribadat, walaupun kita bersembahyang, tapi kita tetap jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak dekat dengan Allah. Maka itu dikatakan musannif, oleh kerana itu maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengambil sesuatu kesimpulan. Jadi pertanyaan-pertanyaan aneh beliau yang bertentangan dengan kenyataan hakiki yang sebenarnya. Beliau mengambil kesimpulan terakhir. Dia buat satu kesimpulan daripada kalam hikmahnya yang ke-16 tadi, menggambarkan ta'jub dan hairan sebagai berikut. Hairan ni bukan dia tak tahu. Hairan ni macam mana manusia, ya. Sudah diberikan Allah naluri yang begitu jelas, akal dan hati yang begitu jelas, tapi kenapa masih banyak di kalangan manusia yang kufur kepada Allah? Kenapa ramai manusia? Majority. Wa adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Yasin. Quran kata apa? Kata Allah, bahwasanya syaitan telah menyesatkan majoriti di antara kamu. Kenapa kamu tak fikir? Itu dia. Mengikut statistik Al-Quran, manusia majoritinya adalah sesat. Faham? Kacau, majoritinya adalah sesat. Na'udzubillah. Itu majoritinya. Jadi kita bila sedang kita baca jumpa ayat ni, kita kena sedang. Jangan masuk dalam kumpulan tu. Ya Allah, bila kita baca ayat tu, datang tadaburnya. Ya Allah, manusia ni banyak sesat. Apakah aku juga masuk dalam kalangan ni? Apakah aku juga dikira sebagai sesat? Ya, itu dah kita kena carilah apa yang sesat. Apa yang dikendaki dengan sesat dalam surah Yasin ni? Tadabbur. Sesat di sini yang pertama sekali, kita tidak dapat mengenal Allah secara lebih jelas, secara hakiki. Kita tidak dapat mendampingi Allah secara hakiki, dan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah secara hakiki, dan secara langsung kita belum lagi menghubungi Allah dengan secara hakiki. Nampak, ya? Itu ertinya sesat. Dia nak pergi tempat tu, dia tahu tempat dia nak pergi, tapi dia tak jumpa. Faham, ya? Itu ertinya sesat. Dia tahu tempat tu ada, tapi dia tak boleh cari, dia tak jumpa. Itu ertinya sesat. Itu kita nak fikir, ya? Masuk pada surah Yasin. Jadi makanya itu artinya yang katakan ta'jub. Kenapa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menzahirkan sifat ta'jubnya, heran, wasinya benda itu telah terang menderang, matahari itu dah ada, tapi dia boleh kata gelap lagi. Nampak, ya? Matahari terang menderang di langit, tapi orang ni masih lagi mendakwa gelap. Apa tak kena dengan mata dia? Apa tak betul dengan mata dia, ya? Apa yang tak kena? Itu artinya, ya. Tak kena tu kerana jahil, kerana tidak ada ilmu tentang ketuhanan, tidak kuasai ilmu ketuhanan dengan lebih sempurna. Na'udzubillah. Ya ajaban kaifa yadharu wujudu fil adam, am kaifa yathbutul hadithu ma'a man lahu wasful kidam. Wahai ta'jub dan hairan, betapakah muncul wujud di dalam adam. Langit bumi semuanya pada hakikatnya adalah Adam, Ain, ya. Yang kata Adam, ya, dia ada dua. Selalu saya guna istilah ni, tuan-tuan kena faham, ya. Sebab dia tulis Rumi kita baca dengan Adam, ya. Sebenarnya Ain, maka dia buat apostrophe. Itu dia ada apostrophe. Adam, Ain, Dal, Mim. Itu yang betul, bukan Alif, Dal, Mim. Alif, Dal, Mim itu untuk Adam, Nabi Allah Adam AS. Dikendaki di sini Adam, benda tidak ada, ya. Wujud lawannya Adam, ada lawannya tiada. Kalau Arabnya wujud, al-wujud ada, lawannya Adam, Ain, tidak ada, ya. Jadi wujudnya Allah dalam Adam. Arti pada hakikatnya apa yang lain daripada Allah itu adalah ma'dum, benda yang tidak ada, benda yang tidak ada. Kita pada hakikatnya juga tidak wujud. Tidak wujud secara apa? Secara hakiki. Wujud kita ni wujud apa?
Wujud kita ini adalah wujud majazi. Jangan faham ya. Wujud kita ini wujud mungkinat. Tu faham ya. Wujud kita ini wujud mungkinat. Boleh ada, boleh tidak. Diada dan ditidakkan. Itu artinya mungkinat. Faham? Makna wujud tu maknanya adanya kita ini boleh ada dan boleh tidak. Anytime kita akan kembali kepada Allah. Wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat ada ajal dia. Ya, sama ada umat jamadat, umat nabatat, daripada tumbuh hayawanat atau insani, semuanya adalah tertanduk kepada kehendak ketentuan Allah, iaitu ajal, boleh ada dan boleh tidak. Dalam sekelip mata kita boleh tidak. Dalam keadaan yang nyata Allah boleh wujudkan kita balik semula. Itu kehendakinya. Dikehendaki dengan bahawasanya kita ini adalah Adam. Jadi Allah wujud dalam Adam. Sebab itu dia katanya betapa muncul wujud. Wujud Allah di dalam Adam. Dia dalam tidak ada sebenarnya wujud. Tapi orang tak nampak wujud. Orang nampak yang Adam. Nampak? Ya, kita nampak yang makhluk, kita tak nampak yang Allah. Ya. Jadi makanya, atau betapakah akan tetap sesuatu yang baru di samping zat yang punya sifat keadilan kidam. Ya, boleh faham? Ya, maksudnya bahawa tidak mungkin diterima oleh akal berkumpul antara wujud hakiki dengan wujud bayangan. Wujud Allah adalah wujud hakiki dan wujud Allah dapat disamakan laksana cahaya. Faham? Bahawa tidak mungkin diterima oleh akal berkumpul antara wujud hakiki dengan wujud bayangan. Kita ni adalah wujud bayangan. Wujud bayangan ini adalah semata-mata merupakan sebagai wajahullah, wajah Allah. Kalau toslet, kita tu baru cahaya keluar daripada toslet. Kita ni cahaya yang keluar daripada lampu suluh. Kalau nak faham begitulah, mudah faham ya. Dia tidak ada apa-apa. Sebenarnya yang wujud tu bukan lampu suluh. Yang wujud tu bukan cahaya. Yang wujud tu lampu suluh. Itu pada hakikat. Ya, hakikat lampu suluh. Wujud cahaya itu adalah wajah lampu suluh. Nampak tak? Bila ada cahaya, kita kata ni siapa punya toslet ni. Ya, suluh kereta. Buka cermin, kita tahu kata ada kereta. Buka lampu, kita tahu ada kereta. Tak buka lampu gelap, kita tak nampak kereta. Cahaya itu mari daripada mana? Daripada kereta. Cahaya itu bukan kereta. Faham? Ya? Dan tidak memberikan apa-apa bekas kepada kereta. Faham? Ya? Maka itu juga kita yang faham tadi ini. Sebab itu Allah jadikan manusia ni lebih kajian-kajian sains ilmiah menunjuk kepada kelebihan mata. Bila Tuhan buat mata ni, ya, Allah Ta'ala buat mata, ya, maka tak dapat tidak mata tu sentiasa diberikan oleh Allah. Ya, saya duk cakap tu tengok muka dia, Allah tengok muka, tengok muka dia, jangan tengok orang lain. Tok Guru mengajak kena faham begitu ya. Itu saya kata tadi masalah kita tak jaga etika, macam mana ada ilmu ya. Dari itu ya, ada yang duduk dina apa dah, dia duduk sembang apa dah. Ya, jaga tu nah. Jangan duduk sembang sembang tak boleh. Tumpu mengaji sebab kita dah belajar ilmu ni. Malaikat buka sayap. Bila kita tak jaga etika, malaikat angkat sayap, kita tak dapat rahmat. Nampak ya? Main telefon boleh angkat kepala. Ya. Boleh lah. Orang nak main telefon tu pun habis. Malaikat dia angkat sayap. Dia tak dapat pagi tu punya rahmat rezeki, tak dapat tak masuk dalam kumpulan orang yang menuntut ilmu. Tambah-tambah kita mengaji ilmu ni ya. Ilmu ni kita mengaji kan, kena jaga. Faham ya? Jadi makanya bila disebut sebagai yang kata Adam tadi ini, maksud bahawa tidak mungkin terima oleh akal berkumpul antara wujud hakiki dan wujud bayangan. Kita ni adalah wujud bayangan. Wujud Allah adalah wujud hakiki dan wujud Allah dapat disamakan laksana cahaya. Ya, sedangkan wujud alam adalah wujud bayangan yang dimisalkan laksana kegelapan tanpa cahaya. Antara cahaya dan gelap tidak mungkin berkumpul keduanya. Apabila gelap berarti tidak ada cahaya, dan apabila ada cahaya maka hilanglah gelap. Maka demikianlah pada pandangan hamba-hamba Allah yang muqarrabin ya. Mereka meskipun melihat alam tetapi tidak dapat melihat, mereka tidak lihat Allah SWT, sebab Allah adalah wujud hakiki sedangkan alam adalah wujud bayangan.
macam kita dalam cermin. Banyak kali saya sebut lah ya, kita berdiri depan cermin, kita dalam cermin tu, yang cermin tu bukan kita, bayang, ya, bayangan kita yang tidak berikan apa-apa kesan. Dia tidak hidup, dan cermin itu tak hidup sebenarnya, ya, tak hidup. Dia hanya terbit bayang daripada kita. Itu artinya, sebab itu Rasulullah, kelebihan Rasulullah, Rasulullah tidak ada bayang. Rasulullah tidak ada bayang, sebab Rasulullah bukan kita. Ya, walaupun Nabi Al-Quran menyebut, innama ana basyarum mithlukum, aku ni manusia macam kamu, bukan sama dengan kamu, macam kamu, tahu tak? Aku ada mata, ada telinga, ada rupa, ada bentuk macam kamu. Aku makan, minum macam kamu, tapi aku bukan makan macam kamu, sama dengan kamu. Faham, ya? Lain Rasulullah tu. Ni kita kena mengaji sikit ilmu, mengenal Rasulullah tu lebih dalam lagi. Kalau kita tak mengaji gitu, nanti kita kata Rasulullah ni macam kita sama, ya, macam kita sebutlah, baru naik basikal, bubur seluar dekat dia ada main basikal. Kita kata buih macam orang, dia baru ni macam orang lah. Orang dia? La. Itulah maksudnya Al-Quran ni, faham Kena tafsir dulu tu. Innama ana basyarum mithlukum, aku macam kamu, misal macam kamu, tapi aku bukan kamu. Al-bashar laisa kal bashar, sebab tu Rasulullah tak ada bayang. Ya, faham ya? Karena Rasulullah adalah sumber daripada cahaya Allah yang tak jadikan. Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah punca, sumber bagi segala cahaya. Di antara satu cahaya yang Allah jadikan lain daripada semua cahaya, iaitu Rasulullah SAW. Sebab dia panggil Nur Muhammad, faham Jadikan sebagai cahaya. Rasulullah itu adalah satu di antara cahaya-cahaya Allah yang tidak sama dengan cahaya-cahaya malaikat. Malaikat dia daripada cahaya, malaikat bukan macam Rasul. Nampak tak? Rasul pun bukan macam malaikat, walaupun dia cahaya. Macam itulah. Dari segi cahaya Rasulullah tidak sama dengan segala cahaya lain, apatah lagi dari segi fungsi pribadi fizikal Rasulullah sendiri tidak ada sama dengan kita. Itu kena faham elok. Sebab Allah adalah wujud hakiki, sedangkan alam adalah wujud bayangan. Di samping itu pula, tidak mungkin berkumpul antara alam yang baru dengan zat yang kidam adanya tanpa permulaan, dan baqa yakni tanpa kesudahan. Alam yang kita lihat adalah baharu. Sesuatu yang baharu pasti akan tiada, pasti batal, ya, yakni pada azalnya tidak ada, atau pada hakikatnya pada akhirnya akan binasa. Dalam Al-Quranul Karim berfirman, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah wahai Muhammad, telah datang yang benar dan hilang yang palsu. Sesungguhnya yang palsu itu pasti lenyap. Kita ni yang palsu lah, ya. Kita ini bukan yang sebenar, bukan yang hak, ya. Kita semaka itu Allah jadikan manusia ini dalam keadaan basyariah, sentiasa berubah. Ada hidupnya, ada matinya, ada senangnya, ada susahnya, ada miskinnya, ada kayanya, ada aman, ada balaknya, ada tua, ada mudanya, ya. Dan begitulah seterusnya, berpasang-pasangan dalam hidup. Memberi arti bahawa ada yang menyusul mengetok kita, ya. Itu jadi orang yang dipaham begitulah. Jadi ada dua makhluk yang Tuhan buat, satu dia berubah-ubah, satu dia tidak berubah. Yang berubah ni adalah lain daripada para malaikat. Malaikat tak berubah, duduk macam tu daripada mula sampai tua. Tak ada istilah tua, tidak ada istilah muda, tidak ada istilah laki-laki, tidak ada istilah perempuan, tidak ada istilah makan, minum, tidak ada istilah diam dan tidur, tidak ada. Ya, manusia, malaikat sentiasa beribadat kepada Allah sepenuh masa. Ibadat itu terus sampai hari kiamat. Ya, Allah akan tentukan nantilah, ya, apakah para malaikat ini akan terus bertasbih kepada ketika jadinya akhirat, tak ada langit lagi. Bila kita dah masuk alam kiamat, tak ada langit, tak ada bintang, tak ada bulan. Bila tak ada langit, macam mana ada alam malakut? Malaikat ada. Yang ada hanya malaikat-malaikat khusus, 10 malaikat yang khas, dan di samping malaikat menanggung arash.
malaikat yang menjaga syurga, malaikat yang menjaga neraka. Ada ini saja yang dikekal oleh Allah SWT, dan para malaikat yang sentiasa berada dalam syurga bersama-sama dengan kita, iaitu berkhidmat, memberikan khidmat kepada manusia. Itu keadaan yang akan berlaku, ya. Baik. Ayat ini dalam pengajian tasawuf memberikan pengertian bahawa zat yang ada dan tetap, ya, selama-lamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala atau sifat-sifatnya telah muncul atau dekat pada hati dan perasaan hambanya, maka hilang lenyaplah segala alam yang ada ini. Tidak ada kelihatan pada hakikatnya alam yang pada ini selain zat Allah yang tidak ada umpama dengan sesuatu atau sifat-sifat yang maha agung dan suci. Maka pada ketika itu tenggelamlah si hamba dan wujud Allah atau sifat-sifat Allah yang maha agung dan maha besar. Dia faham, ya? Itu artinya, tuan-tuan. Dan ini balik kepada perbahasan yang kita lihat. Kalau kita ada sifat ilmu, kitab-kitab yang berkaitan dengan sifat 20 ni, cuba kita halusi balik tentang sifat nafsiah. Sifat nafsiah, ya? Wujud nafsiah, perdalam sikit, ya, sifat tu. InsyaAllah kalau kita sudah dapat menguasai kepahaman yang luas tentang sifat nafsiah ni, maka barulah kita akan dapat memahami sebenarnya syahdah yang kita ucap, fungsi la. La tu adalah di alam, di situ terletaknya sifat nafsiah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu tidak ada. Bila kita tidak ada, sifat nafsiah menolak. Sifat nafsiah wujud tu artinya sifat yang menolak segala sifat-sifat yang lain daripada Allah, menolak sekalian makhluk daripada Allah, menolak sekalian apa juga yang wujud selain daripada Allah. Itu artinya al-wujud, masuk dalam kalimah la ilaha illallah. Bila kita buat la ilaha illallah, la artinya menolak. Dia sifat nafsiah itu sifat yang menolak. Menolak apa? Menolak yang lain daripada Allah, yang wujud lain daripada Allah, yang makhluk lain daripada Allah. Apa yang boleh kita bayangkan, yang boleh kita khayalkan, yang boleh kita gambarkan, yang boleh kita lukiskan, yang boleh kita sebut dengan perkataan, yang boleh kita zahirkan kenyataan, semuanya itu bukan Allah. Faham tak? Kita kena tolak. Jadi yang wujud hanyalah Allah, itu dalam fungsi la. Faham tak? Ya, dalam masa yang sama dia menolak, dalam masa yang sama dia sabit. Sebab itu ulama mengatakan sifat wujud adalah sifat subutiyah, ya, sifat subutiyah, iaitu mensabitkan dengan kewujudan Allah, menolak dengan wujud yang lain daripada Allah. Barulah kita Allahu Akbar, baru kita rasa yang wujud itu adalah Allah, bukan aku, bukan aku, ya, bukan kekuatan aku, bukan dengan keinginan aku sendiri. Tak. Secara hakikatnya Allah yang mewujudkan kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menentukan kita, Allah yang mentakdirkan kita dalam alhamdulillahirabbil alamin. Wajar, wajib segala puja-puji bagi Allah, kerana Allah yang mentadbir. Sehingga kita mengangkat jari pun Allah takbir, kita angkat illallah, Allah takbir, ya. Segala jiwa nubari kita, nurani kita, semuanya Allah takbir 100%. Ya, tapi jangan jadi Jabariyah, ya, jangan jadi Jabariyah. Jabariyah tak betul. Dia meletakkan Allah, akhirnya timbullah puak-puak yang tak semayang. Tuhan buat semua, dia kata dah tak ada ikhtiar, ya. Dalam qasidah, kitab tauhid, qasidah tapi dia susun bentuk qasidah, kitab tauhid, qasidah Bintul Mailak nama kitab, ya. Qasidah Bintul Mailak, ya. Dia kata apa? Apabila seorang arifin yang telah sampai kepada makam yang tertentu, maka tidak ada taklif syarak, tidak ada lagi taklif syarak ke atasnya. Dia salah faham, salah baca, ya. Yang kita guna bahasa payah ni apa? Orang Melayu guna bahasa payah ni apa? Payah ni susah lah, payah lah, nah, dia bahasa payah kita orang Melayu guna ni apa? Susah, ya. Payah sangat nak faham, payah aku nak pergi tak boleh, payah tak ada kenderaan, ya. Payah sungguh, aku nak tengok payah, mata tak nampak, dia tak? Itu bahasa payah orang Melayu. Sebab tu dalam istilah ni katakan, barang siapa yang sudah kenal Allah tak payah sembahyang. Bukan kita tak boleh sembahyang,
Dia sembahyang tak susah lah. Sembahyang dia tidak ada susah, senang lah bagi dia sembahyang. Betul tak? Nampak tu? Mereka baca, tak payah sembahyang, tak payah sembahyang, tak sembahyang. Itu yang timbul banyak tu. Timbul banyak. Ya. Secara tak langsung, tak cerdik. Nampak? Orang tua-tua kata apa? Ulama pun kata tak cerdik. Tak cerdik ni bukan bodoh. Dia tak tahu nak pilih, nak letak tempat yang betul. Itu tak cerdik lah kita panggil lah, ya. Tak itu. Ada kursi duduk di lantai, tak cerdik, eh? Biarlah. Nah, dia dah bagi dah makan minum duduk di kursi. Nak duduk di lantai lagi. Ya. Tak kena. Oh, kononnya kursi meja tak ada zaman Nabi. Ni ada pula buang kursi meja semua tu. Tak payah duduk di lantai. Okey, ya. Tak betul lah, tak cerdik lah tu. Bukan dia bodoh. Faham? Jadi makanya orang ni tak nampak, dia kata. Yang ulama-ulama besar, Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, ada satu kitab dia tulis Fathur Rabbani. Tuan-tuan boleh beli kitab dengan Rumi, ya. Sekarang tu dah dibuat dalam bahasa Rumi. Bagus kalau beli baca, nah. Ya, beli baca bagus, ya. Kitab Fathur Rabbani apa dia? Fathur Rabbani, ya. Satu kitab yang ditulis Syekh Abdul Qadir Jilani dalam bahasa Rumi. Bahasa dia cukup cantik. Cetakan Pustaka Nasional tak silap saya dululah sudah masih diulang-ulang cetak, tuan-tuan boleh baca. Dia bawa rangkaian dalam tu. Di antaranya dia kata tadi, apabila orang yang tidak bersembahyang, tidak menyembah Allah, tidak sembahyang, dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Allah. Habis. Nampak? Dalam bahasa tu lah. Orang yang tak sembahyang ni sudah tidak ada hubungan dengan Allah. Confirm. Dia tak ada hubungan dengan Allah, nak pergi cari siapa besok di akhirat? Nak pergi cari siapa di akhirat besok? Mati kena mati. Mati pasti mati, ya. Kemudian nak pergi jumpa siapa di akhirat? Kau tidak ada hubungan kita dengan Allah. Sebab itu dalam sembahyang ni adalah hubungan Allah kita dengan Allah. Kata itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Paling jelas bagi dia besar Nabi SAW sendiri sembahyang tak dikai, lebih sampai bengkak kaki. Ya, hadis-hadis Nabi sudah jelas mengatakan Rasulullah sembahyang sehingga bengkak kakinya. Nampak tak? Boleh faham? Ya. Ini memberi arti bahawasanya Rasulullah sendiri lebih pada itu. Dia tak mau sembahyang, golongan ni tak mau sembahyang. Tu kita tak cerdik, nampak lah. Tu dia hal. Oh, tak payah sembahyang pasal semua Tuhan buat. Kita boleh tambah lagi. Kalau orang tak sembahyang, jangan makan lah. Makan pun jangan, tidur pun jangan. Pasal tidur pun Allah bagi tidur. Makan pun Allah bagi makanan. Tak payah makan. Tang sembahyang pasal apa? Tang sembahyang dia tak sembahyang, hal dia ambil. Ya. Masya-Allah. Itu tak cerdik tadi ni, ya. Tak mau sembahyang pasal kita adalah semua Tuhan buat. Tuhan yang gerak kita. Pasal apa kita sembahyang? Kita dah atas sampai tahap makam ma'rifah, ya. Kalau nyok kita dah sampai minyak. Nak pergi ambil kulit buat apa lagi? Tak payah. Tak payah ambil kulit, tak payah ambil isi, tak payah ambil tempurung, nampak tak? Pasal kita terus minyak, nampak tak? Boleh pergi ambil minyak nyok terus daripada pokok. Ya. Tak boleh. Ya. Macam itulah. Dia tak faham, tak boleh faham sendiri. Nabi sendiri sembahyang. Saya tanya betul lah. Ada juga hamba dengan jujur mai jumpa kita lah minta. Ustaz, macam mana saya mendapat ilmu dia kita tak payah sembahyang, kita sampai makam ni. Ni ada sebut. Ya. Saya kata nak ikut Nabi kan. Hari ni kita kena ikut Rasulullah kan. Ya. Yang beritahu kat kita kata Allah itu wujud, Rasulullah. Yang berhabaq kat kita kata Allah yang menjadikan langit dan bumi, Rasulullah. Yang membawa keterangan kata Allah Tuhan kita, Rasulullah. Kalau Rasulullah tak buat, macam mana kita tahu semua ni? Ya. Dan Rasulullah jadi ikutan kita. Sekarang Rasulullah sembahyang ke tak? Aku tanya kat hang. Kita sembahyang, nak ikut Rasulullah kena sembahyang. Macam mana Rasulullah sembahyang, hang tak sembahyang? Hang lebih tinggi daripada Rasulullah. Ini golongan ni kena jaga dan cukup bahaya besar, ya. Cukup bahaya besar. Hatta di Mekah pun ada, bukan kita sekarang. Bukan kita baru jadi, kita di Pulau Pinang ni banyaklah bab-bab ni, ini puak-puak ni ramai ni, ya. Di Mekah pun jadi. Zaman Syekh Ahmad Khatib Abdul Latif Minangkabau. Dia suka seronok sebut nama dia pasal bin dia sama dengan bin saya. Ulama besar Bintan, ya.
Hari ni bukan Ustaz hari ni dia tak kenal tau ulama-ulama ni. Dia tak kenal dan dia tak jumpa kitab-kitab dia. Hari ni punya manusia sekarang ni Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Minangkabau. Ya. Kalah habis orang Arab banyak, ulama-ulama Arab pun kalah dengan dia. Ya, akhirnya dia dicalon jadi Imam Masjidil Haram tu dia. Jadi Imam Haram. Ya. Kedua Syekh Omar Al-Bantin, dua pun jadi Imam Haram. Besar, tinggi. Ya. Di mana mereka ini menguasai ilmu-ilmu yang lebih daripada orang Arab. Ya. Dia boleh berbetul daripada orang Arab lagi. Tang mana bahasa dia cakap tak betul, dia boleh betul bahasa Arab tu sendiri. Punya hebat ya. Tu lah, tu dia. Jadi pendek kata, apa yang kita boleh sebut tadi ini, zaman dia dah berlaku dah puak-puak ni, maka dia tulis satu kitab khas melawan balik puak-puak ni, ya, membantah puak-puak ni yang kata kita dah sampai ilmu ma'rifah, kita tak payah sembahyang. Ya, tu masa dia di Mekah tu dah jadi dah. Ya, apa kita nak heran hari ni jadi di Pulau Pinang ni, kalau di mana-mana lah dah, ramai puak-puak tu dengan sombong depa tu dah tak sembahyang, sombong pula ya. Dengan bangga, dengan sombong diri, cukup ujub ya, seolah-olah depa dah capai satu makam yang tinggi ya, tak sembahyang. Syekh Abdul Qadir ni, Abu Yazid Bastami, salah seorang daripada wali Allah yang empat, dia panggil wali kutub empat, tinggi ya, wali kutub. Abu Yazid Bastami, dia kata Abu Yazid, apabila kamu melihat seorang lelaki berterbangan di udara, nampak terbang, duduk tunggang kuda, duduk naik atas udara, jangan kamu terpedaya. Jangan. Dan jangan kamu takjub, jangan kamu terpedaya. Kamu mesti kena pastikan apakah dia telah melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan tegahan-tegahan Allah. Dia ada buat dah kerja tu. Nampak? Itu kena tengok daripada sudut tu. Jangan tengok daripada segi dia punya kemampuan boleh terbang di udara David Copperfield pun boleh terbang. Nampak tak? Tak dengar dalam nama dia ni ya. Magician yang daripada orang Yahudi hitam dia panggil ya. Dia puak Yahudi hitam daripada India, keturunan dia banyak duduk ada di India ya. Yang dibawa oleh Samiri ya. Samiri itu katanya hidup bela. Samiri itu katanya hidup sampai lah ni. Samiri yang cipta anak lembu. Dalam Al-Baqarah cerita Samiri itu nama samaran. Nama dia Musa. Sama ada Musa. Ya, kalau kita baca surah Taha jumpa kalam Samiri ya. Samiri itu adalah nama gelaran. Dalam Quran Tuhan tak sebut nama yang betul kecuali nama nabi-nabi ya. Kalau nama lain daripada Nabi Rasul-Rasul, Allah akan sebut dia punya pangkat atau sebutan kunyah. Fir'aun, bukan nama dia Fir'aun, Tut'an-Amun nama dia ya. Itu Abraha Tuhan tak sebut dalam Quran ya. Ya. Dan kemudian Namrud Allah tak sebut. Tapi Namrud itu adalah nama satu raja di Iraq ya, zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Ya, Fir'aun nama seorang pemimpin negara yang hidup pada zaman Nabi Musa ya, umur 19. Fir'aun tu 19 umur, budak budak 19. Bapa dia yang pungut Nabi Musa ketika baby dalam bakui di sungai, nampak? Yang pungut tu Asyah, isteri Fir'aun. Fir'aun tu adalah bapa angkat dia yang pelihara Nabi Musa sampai Nabi Musa jadi dewasa. Bersama itu Fir'aun ada anak. Anak dia lah yang dipanggil, yang Tuhan sebut dalam Quran, yang melawan Nabi Musa. Umur dia 19, budak lagi ya. Lawan Nabi Musa AS. Samiri pun juga zaman Nabi Musa, yang mana dengan kerana dia Nabi Musa telah sepak seorang Kibti, dan orang Kibti ini mati, menyebabkan Fir'aun murka dan Fir'aun nak tangkap dia. Maka Musa terpaksa disuruh hijrah oleh Allah, hijrah ke Jordan ya.
Dan Samiri ini dia telah mencipta anak lembu, oleh kerana telah datang murka Allah turun laknat katanya, dia telah lari sampailah ke mana-mana, bawa sampai ke India. Nampak? India bawa lah konsep lembu tu. Dia orang Hindu sembah lembu. Orang Hindu sembah lembu tu kerana ajaran Samiri yang sampai ke India. Samiri itu katanya dialah akan sampai kepada Dajjal. Dia akan kait sampai kepada Dajjal. Samiri ya, dia masih hidup sampai sekarang. Ini kata ulama ya. Itu sedikit perbahasan telah halus di antara pendapat ulama lah, bukan mu'tamad dah tu. Sebahagian ulama telah menerima hakikatnya begitu. Samiri adalah gelaran bagi seorang lelaki, namanya Musa. Nama Musa sama dengan Nabi Musa. Main tu, nama dia Musa ya. Ingat tu kena ingat, catat tu. Bukan nama dia Samiri, gelaran, faham? Wallahu a'lam. Baik. Dan lanjutnya kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala terang dan jelas dalam akidah, bahkan juga dalam penglihatan dan perasaan hamba-hamba yang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala telah begitu mendalam dan telah begitu mantap. Maka di samping iman dan Islam yang telah ada padanya, juga hakikat al-ihsan, menjadi pakaian batinnya dan lampu cahaya rohaninya sebagai yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah dalam golongan hamba-hambanya yang mendapat nikmat seperti yang tersebut di atas tadi. Ya, kita dapat merasai apa dia? Untuk nak bentuk sehingga kita dapat merasai tiga, adanya wujud, tauhidul wujud yang pertama dalam diri kita. Kedua, tauhidul sifat, kita dapat merasai ya akan sifat-sifat Allah berjalan mentadbir seluruh langit dan bumi. Dan ketiga, kita mendapat merasai akan tauhidul af'al, perbuatan Allah. Tidak ada yang sunyi, semuanya dalam perbuatan Allah semata-mata. Kita dapat merasai tiga tauhid ni, selamatlah kita dalam kubur kita ya, selamatlah kita sampai jumpa Allah. Dan kita tidak ada rasa takut ya, sebab kita dapat bertemu dengan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nampak tak? Ya, dan itulah yang kita mohon kepada Allah. Yang duk takut dan orang tak kenal Tuhan. Dia tak kenal apa jadi di akhirat, yang takut mati. Tidak. Kita kalau dah kenal Allah sampai ke tahap itu, tuan-tuan, kita akan rindu untuk bertemu dengan Allah. Kita akan suka dan ingin bertemu dengan Allah. Sebab kita nampak, merasai ketauhidan Allah itu sendiri. Bila tak rasa ketauhidan Allah tu, ya, tandanya kita belum kenal Tuhan. Ulama menyebut ada empat. Ada empat perkara ni, maknanya kita belum kenal Allah lagi. Belum sampai. Maaf ya, kita kena cakap begitu untuk menjelaskan supaya tuan-tuan lebih faham. Pertama, takut mati. Belum kenal Tuhan lagi. Bila rasa takut mati tu, makna kita belum kenal Allah lagi. Orang yang kenal Allah sampai ke situ rindu nak jumpa. Sebab tu Allah sebut dengan bahasa yang begitu cantik Al-Quran. Faman kana yarju, barang siapa yang ingin bertemu, nampak suka nak bertemu. Faman yarju liqa rabbih, barang siapa suka nak jumpa Tuhan, suka nak jumpa Tuhan, bukan takut. Ya. Fal, dia diikat. Di antara tanda-tandanya fal menunjuk kepada min alamah, fal menunjuk kepada dia punya tanda-tanda kekuatan dia tadi ini. Dia akan beramal dengan amalan yang saleh dan tidak akan beramal melainkan dengan Allah. Nampak tak? Termasuk amalan itu bukan dengan dia. Dia beramal bukan dengan kekuatan dia, bukan dengan sifat dia, bukan dengan perbuatan dia, dengan Allah dia beramal. Nampak tak? Dengan Allah dia bertakbir, dengan Allah dia membaca Fatihah. Nampak tak? Itu yang pertama. Sifat yang pertama. Kalau duk rasa takut mati lagi tu, makna kita belum kenal Tuhan. Dia tak suka jumpa Tuhan dah tu. Nampak tak? Dan dia sudah punya persangkaan yang buruk kepada Allah. Persangkaan apa? Tuhan akan azab dia. Allah bukan pengazab. Dah. Allah penyayang, pengasih. Nampak tak? Di akhirat, besok saya pernah cerita dia bagaimana hujah ya. Umat Nabi Muhammad akan berhujah. Umat Nabi akan berhujah dengan Allah. Sebab dia baca buku dia.
buku catatan amal dia kata tak betul ya buku ni Tuhan tulis ni tak betul. Malaikat Raqibun Atid tulis tak betul, aku tak buat, macam mana boleh tulis? Tengok sampai tahap tu. Kemudian dia minta saksi. Dia kata saksi Allah, saksi dia sendiri tak ada. Nampak tak? Maka Tuhan kata saksi, dia pun bawa lah tangan dia pun, Tuhan sil tangan bercakap, ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di hari itu Allah sil mulut-mulut mereka, wa yukallimuna aydihim, bercakap kedua tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, kaki-kaki dia jadi saksi di atas beramal amal yang betul, nampak, baru dia terima. Tak apalah. Allah kata kepada Zabaniyah, bawa dia pergi tahu neraka. Sebelum tahu neraka dia dah begini. Yang dia tahu dia kata nampak. Yang dia tahu sejak-sejak dia celik, dia kenal Allah. Allah ni sifatnya Rahman Rahim. Dia tak dengar kata Tuhan ni pengazab tu, dia nampak. Dahsyat. Ya Allah, aku kenal kamu. Engkau Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Itu yang aku tahu kamu. Ya, takkan aku buat sikit ni kita neraka kau. Engkau pemurah kerana engkau kaya. Ya, aku makan nikmat syurga, engkau tak miskin. Aku guna nikmat syurga, engkau tidak akan jadi apa-apa kerana engkau kaya, engkau pemilik syurga. Tengok, dia kata lebih dahsyat Allah. Ha? Segala nikmat syurga yang kau bagi kepada aku tidak mensusutkan kekayaanmu, ya Allah. Nampak? Sebab aku tahu. Engkau menyebut dalam Quran, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sekiranya kufur, semua manusia kufur, tak mau beriman kepada Allah, tetap berdiri langit dan bumi Allah. Nampak? Kerana Allah Maha Kaya. Aku dah baca ayat tu, aku kenal kamu Tuhan yang Maha Kaya, takkan aku buat sikit tak neraka pun. Nampak? Tu dia. Dia sebut Tuhan Rahman Rahim, dan Tuhan kata Ridwan, ambil dia ambil buah dalam surga, tak sengap tu lah. Nampak? Ya? Ini kita kena faham, ya, betapa murahnya Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bukan pengazab, Tuhan bukan pengazab makhluknya. Dia buat makhluk, dia sayang makhluk dia, ya? Dia tidak azab kepada kita. Maka tu kita kena guna altimeter ni, jangan kita guna pula kita melawan dia. Itu tak betul, kan? Kita kena mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mendekati Allah sedaya mungkin. Kita kena dekat dengan Allah, berindahkan amalan kita, berindahkan akidah kita, berindahkan jiwa dan nurani kita, berindahkan segala bentuk amalan-amalan dan juga urusan-urusan kehidupan kita demi kerana Allah. Itu artinya. Itu yang pertama. Kedua, orang yang takut jumpa orang yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia. Ya. Orang yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua, di mana dia tidak gemar membaca Al-Quran. Tak suka baca Quran. Tak suka membaca Quran, ya. Itu dia. Ya, itu dah pasti. Orang yang tak suka baca Quran ni malas, tak suka dan tidak melihat kepentingan baca Quran, sah, orang ni belum kenal Allah. Habis. Itu nombor dua, ya. Nombor tiga, orang yang tidak gemar berada dalam majlis ilmu. Nampak, ya? Tak ada majlis ilmu. Oh, nah, tak ada. Habis sama yang subuh tadi, tahu ada kuliah, pakat balik keluar habis. Yang lagi-lagi sebab yang perempuan bertaubat, usung balik. Sebab tak kenal Allah. Nampak, ya? Itu dah sahih. Orang nak marah-marah habis, ya. Majlis ilmu, dia tak tahu kata dia penting nak kenal Tuhan ni. Tambah pula majlis kuliah subuh kita jadi kuliah mengenal ilmu ni. Masalah mengenal Tuhan tak ni, kita mengaji bab tinggi ni. Ya, di Aceh dulu dia bertutup 8 pondok pesantren yang berkaitan dengan tasawuf. Dia bertutup pondok tu, jadi tsunami. Nampak? Tsunami. Confirm. Allah buat turun tsunami itu bukan pasal apa? Ya? Itu dia. Berapa pondok yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, tarikah di situ, dia bertutup pondok-pondok. Ambil tindakan tutup. Nampak? Itu dia. Ya, jangan tolol dan biadab kepada Allah tu. Jangan tolol dan biadab kepada Allah. Al-Imam Ibn Athaillah Skandari telah berkata dalam kalam hikmah yang ke-17 sebagai berikut: ma taraka minal jahli syai'an
man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma azharahu Allah fi. Barang siapa yang menghendaki bahawa mengadakan, menjadikan dalam waktu yang tertentu akan selain sesuatu yang tercipta oleh Allah, dan waktu itu berarti tidak meninggalkan ia akan suatu berupa ketololan yang kejahilan, jahil. Ya, agak rumit sikit nak faham kalam ni lah, ya, agak rumit sikit. Dia kata barang siapa yang mendaki bahawa mengadakan, menjadikan dalam waktu yang tertentu akan selain sesuatu yang tercipta oleh Allah. Maknanya kita tak kenal takdir. Ya, kita dah cadang nak buat satu perkara, tiba-tiba tak jadi. Apa? Jangan bubuh sebab-sebab yang sebab-sebab secara lahiriah. Kita kena faham ini adalah suatu ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham ya? Kita dah cadang nak pergi Mekah, dah ada panggilan, betul tak? Tuhan dah tentu dah tu. Secara lahiriah Tuhan dah tentu, ya. Itu dia. Maka kita kena sambut. Apa yang perlunya? Sambut. Grip. Tuhan dah panggil aku nak pergi. Apa cara pun aku nak kena sampai juga ke Mekah. Tuhan dah tentu. Jangan lawan balik. Nampak tak? Jangan lawan balik kalau tak ada sebab. Tak sebab-sebab. Ada juga orang tak mau pergi Mekah pasal dia ada masalah. Ya. Hari ni kita tengok dalam bab haji sekarang ni, panggilan-panggilan haji sekarang banyak yang reject. Banyak yang reject ni pasal masalah kewangan. Ya. Hari ni kalau rayuan, yang buat rayuan dapat 31,000 rayuan. 31. Yang tak rayu 15 Yang buat rayuan ni minta rayuan nak pergi juga, dia tak tahu kata bukan 15. Tiba-tiba 31 tak boleh, 31,000 tak jadi. Banyak reject. Ya, tak apalah reject pasal tak ada duit, nak buat macam mana? Memang tak boleh pergi, tak ada duit. Jadi kita kena faham lah, tahun akan datang kena faham lah. Kalau tuan-tuan nak buat rayuan haji, kena ada fund besar dalam simpanan kita. Tambah seorang hamba Allah lagi, dia dah dapat panggilan, dapat surat panggilan rayuan. Tu pula dia tak dipasti jamin. Dah dapat surat dah. Nampak? Dia pergi jumpa tabung haji balik. Okey, apa semua nak bayar? Dia tabung haji kata, ni walaupun dah dapat surat rayuan kamu, tapi ini belum pasti kamu akan pergi. Nampak tak? Kalau kamu nak pergi, kamu kena pergi dengan package. Confirm kamu dapat. Package boleh. Kalau muassasah tak jamin. Nampak tak? Package berapa? 70,000 seorang. 2 orang 140,000. Saya jumpa ni di Bank Islam. Maaf masuk dalam tak apa. Jumpa di Bank Islam. Dia kata saya kena ambil 70,000 Ustaz. Ni surat tabung haji dah terima. Keadaan sekarang. Nampaknya. Habis tu dah ada duit, saya kata pergilah. Duit kamu tu yang kamu nak keluar tu Allah yang bagi. Ya, tak ada bateri lah. Bateri out. Ambil. Pakai dia sementara tak apa. Ya boleh. Saat kena habis sikit. Ya. Itu dah jelasnya. Jadinya duit kamu itu pun Allah yang bagi. Jangan fikir bukan duit kita. Tu nak mengaji ilmu ni pun boleh. Ilmu tak ada nak pergi Mekah macam lah. Ya. Duit kamu dalam bank tu sebenarnya duit Allah, bukan duit kamu tau. Tu dia lah. Hari ni Allah bagi duit dekat kamu boleh pergi. Guna duit ni untuk Allah. Sebab yang bagi duit tu pun, yang ada dalam bank kamu tu pun duit Allah. Allah yang bagi. Guna untuk dia. Betul-betul Ustaz kata saya nak semangat balik. Kalau tidak saya duk kata habis duit aku. Baik. Ustaz kata dulu tu jadi sejuk penawak saya balik. Memang betul. Ya, kamu boleh bertahan, boleh hidup, ada peluang pergi Mekah pun Allah bagi umur kamu panjang. Kamu boleh simpan duit dalam bank pun Allah yang bagi inspirasi kamu mampu boleh simpan. Duit dalam bank ni pun Allah punya. Bank ni pun Allah punya, bukan kamu punya, bukan bank punya. Tu dia. Nampak anaknya? Sampai ke tahap kamu pergi Mekah, guna bagi Allah. Daripada Allah kepada minallah ilallah wallah. Bagus betul. Minallah ilallah wallah. Cantik. Kan? Alhamdulillah sejuk besar-besar. Keluar 70 tak rasa lah. Rasa keluar 7 kubang kata. Nampak? Selamat. Nampak tak? Dia balik rumah, dia telefon saya balik lagi.
terima kasih banyak Ustaz, nampak Ustaz bagi penawar kat saya, nampak tak, baru saya nampak. Benda tu ada dalam mulut, tapi orang tahbak kita tak nampak ya. Pergilah dengan Allah. Jadi jangan gaduh, muslimin nak belanja untuk Allah, jangan ada sebarang gangguan, keraguan ya, kerana semuanya adalah milik Allah, bukan milik kita. Ketentuan inilah yang kita nak baca bab yang kita baca ni ada masuk dalam sini ya, yang kita nak cerita kait di sini, bukan terhubung kait. Barang siapa menghendaki bahawa mengadakan menjadikan dalam waktu yang tertentu akan selain sesuatu yang terciptakan oleh Allah dan waktu itu, berarti tidak meninggalkan dia akan suatu berupa ketololan yang jahil. Orang ni masuk dalam bahagian jahil ya. Apabila Allah telah menentukan pada seseorang hambanya suatu ketentuan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajarannya, maka wajib atas hambanya itu memelihara adabnya terhadap Allah. Misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkatan kepada kita pada berdagang. Apakah sifatnya kecil-kecilan atau sifatnya dagang besar, orang boleh menjaga. Tuhan bagi dia peluang boleh menjaga. Tak kira lah menjaga kecil ke menjaga besar kan. Dalam pekerjaan kita berdagang itu, tindak tanduk kita tidak bertentangan dengan syariat agama. Dengan syarat kita berniaga berdagang tu jangan ada berlanggar dengan syarak lah ya. Jangan ada unsur-unsur riba, enggak ada unsur-unsur risuah, jangan ada unsur-unsur penipuan, kecoh dan barangan, tidak asli dan barangan kan ya. Itu banyak scammer kita kata berlaku banyak. Dan kiranya kita jalan perniagaan dengan adil, dengan betul, bersih, amal ibadat kita jaga, pekerja-pekerja kita cukup time di sembahyang, nampak tak kita bagi masa dia boleh bersembahyang dengan elok kan itu dia. Ni ada berlaku kan, satu syarikat yang besar ya, dia ada 3 syarikat yang besar-besar. Mula tu berjalan elok lepas tu mai jumpa kita suruh buat sembahyang hajat. Dia tanya pasal apa nak sembahyang hajat ya, masalah dia mungkin akan dideklar sebagai muflis, banyak hutang kan, banyak hutang. Saya kata pasal apa banyak hutang, macam mana boleh jadi kamu ni banyak hutang? Mungkin kamu tidak mentadbirkan syarikat itu secara adil. Apa yang adil Ustaz? Mungkin kamu tak jaga ibadat, kamu tak jaga pekerja-pekerja hak pekerja-pekerja kamu sendiri. Banyak perkara kamu tak jaga di situ, maknanya menyalahi syarak. Allah angkat berkat, syarikat kamu kena tutup hari ni, nampak tak? Tutup. Ini muflis sekarang. Nampak ya? Kamu kena bertaubat kepada Allah ya. Taubat kepada Allah, minta balik pertolongan kepada Allah, Allah akan bagi jalan untuk kamu bayar hutang ya. Berjuta hutang dia, berjuta hutang, bukan ribu-ribu juta, Masya Allah. Kita dengar pun takutnya. Ini artinya berdagang dengan tidak mengikut syariat ya. Zakat tak bayar, infak sabilillah tak buat ya, hak pekerja-pekerja tak jaga, nampak tak? Kebersihan tak jaga, keaslian kemurnian barangan tak jaga, nampak tak ya? Ya, itu dia. Kemudian akad tidak sahih, nampak tak? Semuanya ini menyebabkan menyalahi syariat, maka siap perniagaan itu memang tidak akan berjaya, tidak akan maju, nampak tak ya? Hanya menjaga nasi lemak, nampak, menjaga nasi lemak, tapi adil, cukup jam bagi sembahyang, habis sembahyang subuh baru jalan, nampak tak ya? Dia pun pergi sembahyang jemaah di masjid, baru dia buka dia punya kedai menjaga nasi lemak, nampak tak ya? Hanya pakai apa, baru pakai apa, kancil kan. Sekarang dah boleh pakai apa sekarang boleh pakai Honda Accord atau ni pergi Mekah menjaga nasi lemak. Ustaz, saya dapat pergi Mekah Ustaz, alhamdulillah, nampak tak ya? Bukan rayuan, memang dipanggil, nampak tak? Alhamdulillah, saya dengan isteri saya, nampak tak ya? Bawa mak mertua pula lagi sekali, Masya Allah, fund dia besar. Kenapa? Berkat ya, perniagaan kecil-kecilan tapi dia dapat mentadbirkan mengikut kaedah Islam. Makanan tu bersih, dia tak kira jual makanan tu ya? Mengambil untung profit sikit, jangan tinggi banyak ya? Memberikan meringankan orang, bagi makan orang, dan menjual dengan harga yang murah, cantik kan? Barangan makanan pula asli, bersih, cantik. Allah bagi berkat tu ya, yang itu artinya dalam sebahagian daripada takau, kita kena ada takut kepada Allah ya. Dan usaha kita tadi ini sekecilan, maka usaha kita dikehendaki oleh Allah, maka wajib atas kita berusaha agar pekerjaan itu kekal dan selalu dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga berusaha ke arah ini berarti kita mengerjakan adab sopan santun kita kepada Allah yang Maha Pemurah.
Kita tidak boleh pindah kepada pekerjaan lain dan usaha lain. Kan Tuhan sebut, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira. Tuhan semua ingat Allah. Apabila kamu selesai sembahyang Jumaat, bertebaranlah kamu di muka bumi mencari rezeki, mencari penjagaan, menguruskan urusan-urusan penjagaan. Ingat Allah banyak-banyak. Itu maksud dia. Ingat itu artinya kita mesti berjalan mentadbir penjagaan kita, jangan bersalahan dengan syarak. Kalau kita boleh buat macam tu, penjagaan kita berkat, Allah buka keberkatan. Wa in taqaw amanu la fatahna al barakati minas samai wal ard. Kalau satu penduduk kala, ya, inna ahlal qarah, satu penduduk qaryah, penduduk negeri yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, kata Tuhan, la fatahna, sungguh-sungguh benar-benar kami akan buka, ya, pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi kepadanya. Itu paling penting, ya. Itu yang kita kena jaga. Jadi makanya kita kenalah berusaha, ingat daripada segi penjagaan, daripada segala adab, etika, segala perkeluaran pekerja, ya, barangan dan sebagainya mesti dalam keadaan bersih. InsyaAllah kita akan mendapat keberkatan, berkat yang kita nak. Berkat itulah menjadikan benda yang kecil jadi besar, benda yang kurang akan jadi lebih. Nampak tak, ya? Apa-apa juga yang kita tidak jangka, itu yang kita akan dapat. Apa yang kita tak sangka, itu yang akan datang. Nampak tak, ya? Jangan bimbang tuan-tuan. Itu merupakan antara pengalaman saya sendirilah yang saya dapat lihat, ya, bahwasanya keberkatan itu, kalau Allah nak bagi berkat ni, ya, tak ada siapa boleh halang. Tidak ada jalan, dan kita pun tak boleh fikir dengan cara akal kita sendiri, ya. Itu dia lah. Jadi makanya apabila kita pindah kepada usaha lain, menjaga berusaha ke arah ini berarti kita mengerjakan adab, sopan santun kita kepada Allah yang Maha Pemurah. Kita tidak boleh pindah kepada pekerjaan lain atau usaha lain seperti bertani, menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Kalau penjagaan kita dah elok, berjalan elok, jangan berubahlah. Jangan berubah. Nampak? Duk menjaga elok-elok dah, ya. Macam tadi lah, kita dapat hasil dah bagus. Dia main sifat tamak. Nampak tak? Nak cari lebih, nak untung kaya lebih. Pindah, dia buka penjagaan lain pula. Nampak? Bila dah banyak penjagaan, dia sendiri tak boleh kendali dengan betul. Nampak? Tak ada kendali dengan nak pergi tengok sini, nak pergi tengok tiap-tiap kedai syarikat, nak pergi tengok ni bukan senang, ya. Kata tadi, ini satu perkara yang kita kena berat. Jadi jangan kita pindah ubah kepada lain. Kita jalan urusan Allah dengan sempurna, buat kerja-kerja Allah dengan sempurna, laksanakan segala titah perintah Allah dengan sempurna, jauhi ketegahan dia dengan begitu jelas, dengan begitu tekad dan kuat, dan insya-Allah kita akan diberi berkat oleh Allah Taala. Kalau kita nak pindah, kita nak atok sendiri, kita nak buat cara kita sendiri, melawan apa yang tertakdir oleh Allah Taala, itu dianggap sebagai suatu kejahilan yang kita akan menghadapi kerugian. InsyaAllah kita akan sambung bab ni, ya. Kita akan sambung balik sedikit. Kita ambil di sini pada muka surat 88 tu, 88 balik kita ambil di bawah tu lah. Berkata Abu Osman, ya, sejak 40 tahun yang lalu, kita ambil dari situ insyaAllah. Tuan-tuan, aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma ya mujibas sa'in wa qabil at-taibin wa rahmat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin ij'alna maqbulin 'indaka ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.